Okey, com ni daripada DB. Okey, com ni daripada DB box. Dah tahu ni daripada DB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Okey, saya datang rumah Mak Aik untuk pasang lampu, fitting soket plug, switch. Yang ni soket plug, satu MCB. Yang ni untuk switch. Dan lampu ada saya pasang. Cuma saya tak masukkan mentol lagi sebab saya kena test dulu. Okey, sampai dah cuma dalam bilik air. Dalam bilik dah okey, cuma tunggu kipas. Okey, alang-alang saya fitting ni, alang-alang saya buat fitting. Jadi saya berkongsi lah kepada anda, terutamanya pengguna. Pengguna biasanya tak didedahkan sangat untuk switch 2-way. Okay, ni 2-way. Yang ni yang biasa punya man, tapi dia ada sirem lah. 2-way kebiasaan tak didedahkan sangat. Tapi kalau tuan-tuan buka Google, insya-Allah banyak. Sekarang ni dalam Google ataupun dalam YouTube banyak dah orang ajar macam mana nak tukar. Jadi alang-alang tu saya buat video seandainya rumah tuan-tuan yang pakai switch 2-way, bukan intermediate. Okey, intermediate dia akan ada 4 lubang, 4 terminal. Yang ni 3 terminal. Yang ni 3 terminal sebabnya dia cuma pakai untuk 2 ruang. Ruang dapur dengan ruang bilik sini. Ini ruang bilik. Yang ni tandas. Sebab tu dipanggil 2-way. Kalau intermediate ni dia untuk kebanyakannya intermediate dipakai pada bangunan sekolah, pada apa ni? Garaj. Biasalah untuk laluan panjang nak on off switch dia akan ada untuk intermediate. Okay, jadi saya bukan cerita intermediate, sini dia. Saya nak tunjuk macam mana anda nak tukar ataupun nak pasang sendiri. Seandainya switch ni rosak, yang pertama anda kena tahu yang mana daripada DB box ataupun peti agihan ataupun tempat fuse. Ramai orang tak tahu lagi DB box tu apa. DB box ni tuan-tuan, besar sekali. Okey, itu DB box. Okey, yang pertama tuan-tuan kena tahu com. Okay, com tu dekat ni. Okey, com ni daripada DB. Okey, com ni daripada DB box. Dah tahu ni daripada DB. Yang saya dah buat ni daripada DB. Yang untuk L1, L2. Okey, ni L1, ni L2. Dia dah tulis live. Okey, anda ambil lah salah satu, mana satu L1, mana L2. Anda buatlah dulu. Sebab kabel ni saya tak tagging. Jadi anda masuk antara L1 dengan L2. Sebab kita nak tahu yang sebelah ni. Okey, yang sebelah ni dia akan ada L1 dengan L2. Macam mana nak tahu yang kita buat tu menjadi ataupun berfungsi? Bila kita masuk supply antara salah satu switch, dia akan boleh main on off. Okay, saya tunjuk cara pasang dia. Okey, com daripada DB. Anda tengok betul-betul dia tak boleh. Okey, com daripada DB box. Masuk. Okey, masuk, ketatkan dia. Okey. Yang ni L1 dengan L2. Okey, ni saya main masuk je L1 dengan L2 ni.
saya main masuk. Okay, tagging. Tagging pula dah. Fitting. Okey, settle. Com daripada DB untuk yang first datang kepada switch daripada DB com. Yang ni merah. Okey, kita tengok yang sebelah ni. Okey, kalau anda tengok yang putih dia pergi kepada lampu. Mana nak letak dia lampu? Okey, anda tengok com dekat dia. Buka lampu boleh. Jauh sikit. Okey, nampak tak com? Okey, com ni dia pergi daripada lampu. Ini untuk switch kedua. Switch kedua dia akan pergi kepada lampu. Yang saya tunjuk mula-mula daripada DB box. Okey, anda buka yang ni macam biasalah, buka je lah. Buka pun tak perlu ajar tuan-tuan. Takkan nak kena ajar benda ni. Buka skru. Okey, settle. Untuk yang dua ni, sebab tu saya bagi tahu anda kena tagging. Sebab dia kena masuk sama, 1 1 2 2. Kena ingat 1 1 2 2. Okey, macam mana anda nak tahu? Yang tu anda kena kena test lah. Masuk supply, lepas tu test. Kalau tak ada alat. Okey, masuk semua sekali. Tunjuk dekat dia. Okey dah. Okey, yang ni bila masuk supply alat test lah. Dia mesti antara salah satu ni, kedua-dua dia boleh main on off. Yang ni boleh on, yang sana boleh off. Yang sana boleh on, yang sini boleh off. Maksudnya berfungsi dah switch two-way anda. Kalau tak berfungsi, anda kena tengok pada penawaian ni. Jadi saya akan masuk supply selepas daripada ni. Kita akan tengok sebab yang untuk 1 2 ni saya tak tagging. Dia kena tagging. Maksudnya dia kena tagging. Yang mana satu dia akan turun satu. Saya pun tak ingat lah antara salah satu ni dia boleh tak kalau tak sama. Jadi itulah perkongsian saya. Jadi anda di rumah, tuan-tuan di rumah, sebelum buat ataupun DIY sendiri, pastikan supply dimatikan. Supply daripada DB bulb ataupun peti agihan dimatikan. Anda jangan buat yang anda jangan main buat rainbow macam tu. Rainbow dia lain, dia kebal. Okey, jadi anda tuan-tuan di rumah yang tak ada basic, matikan supply. Lepas tu ambil test pen, cek dulu. Mana nak cek api ni, letak pada skru. Saya ajar ni satu persatu ni sebab ada orang tanya saya, dia tak tahu. Letak pada skru. Kalau seandainya dia menyala, dalam seandainya test pen dia menyala, off dulu supply. Kalau menyala juga, off semua sekali main switch. Kalau menyala juga, anda panggil electrician datang check. Maksudnya DB box anda ada masalah. Jadi itulah perkongsian saya. Saya pernah lihat nak solat Zuhur. Beres. Ini sini ni. Battery check. Good. Set 900 on. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya akan buat insulation tester. Sebab supply tak masuk lagi. Sebelum supply masuk, saya akan test yang mana short. Okey, kebanyakan switch saya off. Sebab apa? Switch ada yang lampu luar dengan lampu dapur saya dah pasang. Sebab yang ni dia rumit. Kemana saya nak lay kabel ke bawah, dia rumit, jadi saya terus fitting. Sama juga untuk lampu dapur. Okey, sini. Okey, kalau anda tengok ni lampu ni. Okey, sini. Switch dia ni saya on.
reading akan naik. Sebab apa? Sebab equipment dah masuk. Jadi antara salah satu switch ni bila off, reading dia akan turun balik. Sama juga untuk luar, saya akan on. Saya akan test neutral dan live. Okey, untuk MCB soket plug, bagi fokus dia. Dia nampak semua sekali. Okey, untuk soket plug, alhamdulillah tak ada reading. Okey, untuk litar cahaya kita on semua sekali. Yang ni kosong. Okey, akan ada reading. Sebab apa ada reading? Sebab antara salah satu saya dah on. Nak tahu yang mana satu saya on, betul ataupun tak, saya akan off switch. Okey, ni. Okey, yang ni tak naik. Okey, yang ni tak naik. Bila on, saya daripada bawah on. Oi, tak naik pula. Okey. Okey. Oi, tak naik pula. Batu tu. Okey, tengok reading naik. Tu dia. Okey, jadi yang ni. Yang ni dah akan naik. Saya nak tahu yang mana, saya cuba off switch, tunjuk switch dia. Okey, bukan yang ni. Jadi cuba pergi off untuk switch dapur dia. Okey, yang on balik tadi, ni lah reading dia. Dia naik sebab yang tu lampu. Itu lampu. Bila dia off balik, bila switch tu off, reading ni akan turun kepada kosong. Okey, off balik dia. Okey, bacaan dia kosong. Jadi tak ada apa-apa dah. Okay, kosong. Yang ni saya on balik. Saya tengok balik, check. Okey, tak ada, dalam keadaan MCB on semua sekali. Okey, alhamdulillah. Lepas tu bumi dengan neutral. Bumi dengan neutral kosong, bagi fokus dia. Okey, kosong. Lepas tu bumi dengan live. Bumi dengan live kosong. Soket plug kosong. Kabel servis, kabel submit kosong. Kosong. Yang ni okey, kosong. Alhamdulillah. Jadi selepas ni, kalau seandainya ada short apa-apa, dah orang panggil tak ada apa ni, tak ada pertikaian dah. Sebab saya pakai mega test. Yang ni untuk isolation tester. Seandainya ada touching ataupun masalah pada pendawaian saya, jadi dia akan trip lah. Dia akan bermasalah. Jadi saya akan fitting. Alhamdulillah, untuk kipas saya tak pasang. Anda boleh tengok equipment saya tak masuk, melainkan dua je. Yang untuk push, lepas tu dapur. Yang lain saya tak masuk equipment lagi. Kipas anda tengok lagi. Yang ni switch on. Yang ni on. Okay, yang ni off. Okay, yang ni on. Yang ni two-way. Yang ni semua saya dah masuk untuk fitting. Okay, dapur. Jadi kejap lagi saya akan supply api. Saya cuba masukkan api balik. Saya tengok. Sebab yang ni dah confirm dah. Jadi saya akan fitting balik lah untuk yang ni. Saya akan fitting semua sekali. Yes. Okey, alhamdulillah. Sekarang ni dah jam 5.45. Untuk pemasangan semua dah settle. Tuan-tuan boleh tengok lampu menyala, kipas pusing. Settle. Ni untuk ruang tamu. Okey, yang ni untuk dapur. Untuk dapur settle. Lepas tu lampu luar. Okey, yang ni two-way. Two-way tadi saya ada bagi tahu untuk live 1 dengan live 2 kena marking. Jadi silap. Dia tak marking pun tak ada masalah. Saya pun tak marking. Semua tengok. Yang ni saya off. Yang ni dalam keadaan off. Yang ni dalam keadaan sini. Okey, yang ni on, saya off. Dia mesti menjadi. Dia mesti antara salah satu dia akan boleh main on off.
Yang ni saya on, okey, yang ni saya off. Hidup, yang ni dia akan jadi on. On ni mati, settle. Okey, hidup. Lepas tu untuk dalam bilik ni. Dalam bilik ni untuk kipas. Okey, lampu ni kipas. Okey, lampu ni saya tak boleh pasang sebab dia punya hujung dah patah. Di sini. Okey, ni dia pecah, silap, bukan patah, dia pecah. Jadi saya nak pergi tukar sekarang ni, dah jam hampir pukul 6. Owner kedai pun dah tutup. Okey, untuk push. Okey, bilik ni. Okey, bilik ni. Hidup. Lepas tu lampu luar. Okey, ni lampu luar. Sini. Yang saya test tadi pakai Mega naik, ada reading, inilah. Sebab saya dah pasang lampu. Bila kita pakai Mega, kita dah pasang equipment, reading akan naik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tester untuk pemasangan, cuma saya akan test soket plug. Okey, 3 lampu. Okey, ruang tamu hidup. 3 lampu. 3 lampu. Apa yang 3 lampu tu correct? Maksudnya correct ni, dekat dia. Okey, kejap lagi ada yang tanya saya apa yang 3 lampu ni. 3 lampu ni yang ni menyala, maksudnya correct. Pendawaian saya semua bersambung. Okey, soket plug dalam ni. Okey, soket plug ni dia pakai untuk mesin basuh. Nanti dia akan ada dinding sebelah ni. Okey, settle. Jadi macam ni lah tuan-tuan. Sebelum ni ada yang apa ni, yang rumah saya tak buat insulation tester ataupun Mega, yang tu saya lupa, saya minta maaf. Kebiasaannya tak kisah mana-mana pendawaian, rumah kos sederhana ke kos rendah ataupun kos yang tinggi, paling tinggi dan yang tertinggi, saya akan pakai Mega test, iaitu insulation tester, supaya saya nak pastikan pendawaian saya tak ada yang bocor. Satu, penembak dia elok. Dia kegunaan Mega test ataupun insulation tester ni, kita nak pastikan tak ada touching, bukan touching macam mana ni? Maksudnya saya punya penebak kabel ni tak ada yang pecah ataupun koyak. Jadi penebak ni, orang panggil penebak ni, dia punya insulated, penebak dia elok dan tak ada touching. Touching dia ni bukan touching secara kasar, tak, dia bukan touching direct macam ni. Kalau dia touching secara dekat antara cooper dengan cooper, kita pakai clamp meter dengan apa ni, dengan alamak, lupa lah. Yang bunyi beep-beep saya dah lupa nak cerita ni. Apa dia ni? Bukan continuity lah. Continuity lah dalam clamp meter, saya pun lupa lah. Ya Allah. Tak apa dah. Kalau kita pakai clamp meter yang touching secara dekat macam ni, clamp meter pun boleh detect. Kita pakai buzzer. Tapi insulation tester ni dia akan detect yang touching dia secara halus. Maksudnya secara halus ni, saya cakap macam ni, kalau macam ni tak sabar lah. Tak kisah nak macam tu je lah. Saya nak pastikan dia punya perdebat dan pendawaian tidak touching antara satu sama lain, tidak touching dengan circuit yang lain ataupun dengan live neutral earth. Itu je lah. Jadi kalau ada reading, saya kena pastikan, kena tengok. Kebiasaannya tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli kipas yang kos biasa, ni kos biasa ni, saya bagi tahu yang ni kos biasa. Bila kita pakai Mega test, kebiasaannya dia naik reading. Ini pengalaman saya. Tak semua kipas macam ni dia naik reading, tapi kadang-kadang dia ada naik. Ini pengalaman yang saya dapat lah. Cuma yang ni saya tak yang ni dia tak naik reading. Kalau yang projek saya di Pasir Putih, projek wiring banglo, dalam keadaan saya on, yang ni off, dia naik reading. Jadi bila saya dismantle kabel daripada regulator, reading turun. Maksudnya regulator ni
tapi rumah tak trip. Bila kita pakai buzzer dia tak ada touching. Jadi tuan-tuan boleh tengok, alhamdulillah settle 100% ke DB box ni. Okey, untuk DB ni dia. Okey, untuk DB anda boleh tengok saya pakai main switch ataupun MCB2 pole 32. Saya tak pakai 63 tuan-tuan. Sebab rumah ni dia bukan menggunakan load yang tinggi. Dia tak ada kita nak sama dengan apa ni, dengan fuse cut out TMB, tak. Sebab TMB kalau single phase dia akan supply 32 fuse cut out. Okey, yang ni 40A, sensitivity 0.1, lita cahaya saya pakai C6, lita kuasa saya pakai C16. C20 ni tambahan. Kalau dia nak pakai aircon ke pakailah, tak ada masalah, India free. Okey, yang besar kalau anda tengok yang besar ni adalah kabel bumi. Pembumian 10mm. Dan yang ni 10mm. Okey. Sini. Untuk main switch saya dah tanya pegawai TMB. Ini pegawai TMB yang berpangkat pomen dalam TMB lah. Okey, dah pomen dalam TMB. Saya tanya betul ke kalau kita pakai kalau apa ni? Kalau pula dah. Macam mana? Okey, sekarang ni betul ke kalau TMB dah tak supply untuk fuse cut out 32, TMB akan buat apa ni? Persamaan semua 63. Tak. Saya dah tanya dah betul-betul. Saya dah tanya 3 orang TMB. Alhamdulillah jawapan dia semua sama tuan-tuan. Saya bukan nak jatuhkan siapa-siapa. TMB kalau rumah tuan-tuan submit meter untuk single phase, TMB akan bagi size fuse cut out 32M. Kena ingat, kalau tuan-tuan submit fuse TMB, kalau tuan-tuan submit 3 phase, TMB akan bagi 63. Dia tak kira rumah anda banglo ataupun apa benda ni, tak kisahlah rumah apa. Kalau submit single phase, TMB akan bagi 32 size fuse cut out, melainkan ada permintaan daripada pengguna dan permintaan daripada kontraktor yang submit meter. Itu je. 3 orang TMB saya dah tanya, jawapan dia semua sama. Itu je lah. Kenapa single phase ada juga yang pakai fuse cut out 63? Sebab kadang-kadang ada permintaan daripada pengguna cut out untuk fuse cut out untuk 32M dah tak boleh support untuk rumah dia. Jadi dia call TMB mengatakan api tak cukup, TMB akan upgrade kepada 63. Tapi kalau rumah macam ni, rumah baru kita submit untuk single phase, secara automatik TMB akan bagi 32. Dia tak ada nak persamaan dah, tak ada dah. Macam tu tuan-tuan. Saya sebelum ni saya pernah buat video, saya dah tunjuk bukti ST menetapkan kalau menggunakan main switch kurang daripada 40A mesti menggunakan kabel 10mm. Sini dia. Okey, ni 10mm minimal. Kalau anda nak pakai 16 pun pakai je lah, tak ada masalah. Untuk pakai minimal 16mm untuk kabel submin daripada DB ke meter mesti menggunakan 63 kurang. Maksudnya kurang daripada 63, minimal kabel 16mm. Untuk 25mm dia kena kurang daripada 100A. Maksudnya 100A ni main switch. Jadi tu saya dah terangkan, saya dah tunjuk bukti. Sebab sekarang ni TMB pun bagi tahu juga kepada saya, TMB pun dia akan follow ST. Jadi untuk apa-apa perubahan, TMB dia akan keluarkan notis ataupun surat jika ada perubahan apa-apa. Jadi saya pun dah follow cara betul. Cuma kalau anda tanya kenapa ada yang apa ni, kenapa ada yang tak sempurna pada DB box, memang betul. Sebab untuk sensitivity 0. Sini dulu. Sensitivity untuk 0.03 data kuasa tak pakai. Saya akui. Jadi itulah tuan-tuan, nak tak nak tugas saya cuma buat wiring. Saya cerita benda betul, saya buat apa yang dibayar. Itu je lah. Sekurang-kurangnya, walaupun kurang pada DB box, kita buat pendawaan cara betul. Saya buat sinar kat sini. Sinar 3 circle. Maksudnya anda dah boleh baca. Soket plug 4. Okey, 1. Yang ni 1, ruang tamu ni 1.
Untuk bilik ni 2, dapur dengan tandas dan luar 3. Seandainya ada short antara live dengan neutral, MCB trip ataupun MCB jatuh pada area yang saya apa ni, yang saya ambil kabel tu. Contoh, saya tunjuk contoh saya tunjuk contoh ruang tamu. Okey, ruang tamu. Ruang tamu dah padam, dia tak kacau pun untuk bilik, untuk dapur. Dia tak kacau sebab apa? Saya tak nak neutral terlampau banyak looping. Bila neutral terlampau banyak looping akan ada masalah pada pendawaian. Dan yang kedua, saya nak selamatkan equipment ataupun peralatan daripada overload. Bukan over voltage, overload. Overload ni tuan-tuan kena faham, bila terlampau banyak kita looping 1 liter, bila kita on equipment tu serentak pada 1 liter. Pada 1 liter ni apa dia? 1 liter ni pada 1 MCB. Ini dipanggil 1 liter. Dia akan trip, MCB akan trip. Dan apa ni, insulated ataupun penebat kabel akan apa ni, akan mudah panas dan cair. Pendawaian akan mudah rosak. Jangka hayat yang lama tak boleh. Jadi saya nak terangkan bahasa buku ni kadang-kadang rumit juga. Sebab apa? Sebab saya asyik tengok jam dah nak pukul 6. Jadi saya pun nak balik tuan-tuan. Alhamdulillah. Untuk meter saya dah ni. Okay, meter. Okey, inilah dia kabel servis TMB yang terbaru. Tak ada tuan-tuan, saya bukan ni. Okey, ni yang ni untuk sementara untuk saya test. Keluar tak ada masalah. Itu untuk chamber saya. Jadi tak ada apa dah tuan-tuan. Alhamdulillah settle semua sekali. Saya pun dah nak balik. Pendawaian saya insya-Allah 100% full spec. Jika kehendak owner rumah ataupun pengguna ataupun customer nak full spec, anda kena faham, kos dia tinggi, kos dia mahal. Tak kisahlah anda nak pakai kabel apa sekali mana pun, bila nama full spec, cara yang terbaik, cara yang selamat, kos dia mahal. Kalau anda pakai kabel yang murah, maka murahlah sikit. Kalau anda pakai kabel yang sederhana mahal sikit. Kalau nak pakai yang mega tu mahal lah. Sebab saya dah beli harga pun dah mahal. Okey, jadi inilah tuan-tuan, saya bagi tahu sebelum ni, rumah banglo ke, kos sederhana ke, kos rendah ke, pendawaian ni sama. Cuma akan ada perbezaan. Perbezaan daripada mana? Daripada DB box ataupun di kabel. Kalau tuan-tuan nak pertikai apa yang saya buat, tuan-tuan boleh tengok kipas. Kipas kalau beli yang murah, kabel dah neutral earth, kita kena masukkan sendiri kabel. Kalau kita beli yang mahal, kabel dia dah standby. Yang ni saya kena masukkan kabel. Okey, ni lebih tahan. Okey, ni lebih tahan 1.5. Saya kena masuk pada kipas. Daripada batang kipas mau naik. Itu untuk kabel murah, kipas murah. Jadi sama je lah, mana-mana pun kalau anda pilih yang murah, untuk sempurna 100% tak boleh. Tapi kalau anda pilih yang mahal, yang kualiti, yang terbaik, insya-Allah dia akan tak menyusahkan anda. Bukti dia, kalau siapa-siapa yang pernah pakai kipas KDK ataupun Panasonic, dia tak menyusahkan. Untuk kita fitting tu mudah je. Sebab dia dah standby termasuk dengan konektor. Kabel dia tak perlu, cuma kita ambil kabel atas je. Settle. Jadi saya pun dah nak balik tuan-tuan, barang berkabur. Apa yang kurang daripada saya mohon maaf. Apa yang saya keluar daripada perkataan saya menyebabkan anda di luar tersinggung, terasa hati, saya mohon maaf. Saya cuma cerita benda yang betul. Saya tak boleh nak jaga semua hati manusia. Sebab hati saya dengan hati tuan-tuan bukan milik saya, milik pencipta. Jadi kalau ada tegur risau, saya mohon maaf lah. Kadang-kadang mental saya ni dia rosak, dia jadi nak marah. Jadi saya kena keluarkan. Jadi dari saya Zahara Engineering, seandainya anda berminat dengan perkhidmatan saya, anda boleh call pada nombor yang saya letak di bawah video tu lah. Bukan di bawah lain, tengok pada bawah video. Perkhidmatan saya setakat ni, ramai orang tanya tuan-tuan, saya sambung sikit lagi. Saya dari Kelantan. Jika luar daripada Kelantan saya buat tak? Saya buat. Di luar daripada Kelantan pun saya buat. Jika anda di luar sanggup bayar kos transport saya pergi, tak ada masalah. Itu je lah. Jadi sekali lagi daripada saya mohon maaf. Terima kasih yang selalu follow. Terima kasih yang kongsi ilmu. Saya Zahara Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.